علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 20. Muka surat 20, baris yang ke 18 daripada atas. Baris yang ke 18 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula kenyataan yang demikian itu. Bermula kenyataan yang demikian itu, kenyataan tiada banding baginya bagi Allah pada ketuhanan, bahawasanya jikalau ada serta yang kedua pada ketuhanan, nescaya lazimlah bahawa tiada diperoleh, tiada didapat sesuatu daripada alam kerana melazimkan lemah. Kalau panjang situlah bicara terdahulu. Bermula kenyataan yang demikian itu, kenyataan keterangan yang demikian itu, yang demikian melazimkan lemahnya. Situlah kalau nak pendek. Yang dahulunya tiada banding baginya pada ketuhanan, mana tiada Tuhan yang kedua selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana jikalau ada Tuhan yang kedua selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya tidak akan diperoleh, tidak akan didapat sesuatu daripada alam kerana melazimkan lemahnya. Hak dalil wahdaniyah. Sekarang bicara dalil wahdaniyah. Dalil kita berpegang di akidah Allah Ta'ala esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Dalil kita berpegang Allah tidak berbilang pada zat, tidak berbilang pada sifat, tidak berbilang pada perbuatan. Sebab dalil ni dalil bagi dua pegangan ni. Dalil wahdaniyah ni dalil bagi dua pegangan. Satu pegangan kita berpegang Allah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Pegangan yang kedua berbilang pada zat, sifat, perbuatan tu sifat mustahil, sifat yang akal tak terima sama sekali. Maka pegangan yang kedua kita berpegang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbilang pada zat, tidak berbilang pada sifat, tidak berbilang pada perbuatan. Apakah dalil? Dalil dua pegangan ni. Kita pegang keesaan Allah, kita pegang tidak berbilang. Apakah dalilnya? Dalilnya jikalau ada serta Allah yang kedua pada ketuhanan. Ada selain Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Yang bersifat dengan sifat ketuhanan ni bukan hanya satu zat yang lain yang bersifat dengan sifat ketuhanan, bahkan satu zat yang lain yang bukan Tuhan tapi bersifat dengan sifat ketuhanan,
Mana sifat ketuhanannya? Istighna iftikar tu lah. Mana sifat ketuhanannya? Mengada meniada tu lah. Jikalau ada serta Allah, yang kedua pada ketuhanan mana apa ni? Yang dua pada ketuhanan ada zat Tuhan yang kedua. Jikalau. Dan juga zat yang kedua tu bukan Tuhan, makhluk, tapi bersifat dengan sifat ketuhanan. Mengada meniada ni sifat ketuhanan, kejaan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba selain daripada Allah, walaupun bukan zat Tuhan, zat makhluk, tapi bersifat dengan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ni kudrah iradah, mengada dan meniadakan. Jikalau, ni jikalau ada yang kedua pada ketuhanan selain Allah, nescaya tidak akan diperoleh, tidak akan didapat suatu dalam alam. Tak ada satu benda pun daripada alam ni. Kerana apa? Kerana lemah kalau seumpama tu. Kerana lemah kalau seumpama tu. Mustahil. Sebab alam ni ada ni kan. Maka ada alam dia lah menjadi dalil Allah tidak lemah, tiada yang menduai pada ketuhanan. Dengan bahawa esa Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat, pada perbuatan, tidak berbilang pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Tetapi dalam huraian dalil wahdaniyah itu berbilang lazim Allah lemah. Kenapa berbilang lazim Allah lemah? Kalau tak ada sifat kudrah, lemahlah. Ada ni. Ini nak nyatakan. Dan kenyataan yang mereka itu dia nak menghuraikan. Sebab lemah ni apabila tidak bersifat dengan sifat kudrah. Bila tidak bersifat dengan sifat kudrah, lemahlah. Tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, lemah. Faham tak? Dia hak terang nyatanya, tak payah jelas dah tu. Tak payah buat kenyataan tak ada dah. Bila tidak bersifat dengan sifat kudrah, lemah. Apabila tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, lemah. Itu perlu pada kenyataan, keterangan. Ada ni. Apabila tidak bersifat dengan sifat kudrah, lazimlah lemah Allah Ta'ala. Mustahil lemah. Sebab kalau lemah, tiada diperoleh suatu daripada alam. Tak ada satu benda pun yang akan ada tak ni. Tak ada. Suatu dalam alam ni segala-gala ni lah. Tak ada. Satu benda pun tak ada kalau Allah lemah. Ada ni. Alam banyak mana ni? Alam kan? Langit, bumi, malaikat, jin, syaitan, manusia, binatang, pokok kayu, batu ke apa, ke syurga, ke neraka ke, alam lah ke dia panggil. Jadi kalau lemah tidak akan diperoleh suatu dalam alam. Itu mustahil. Sebab alam ni nampak ni, tak adanya. Tapi persoalan sekarang, kalau tidak bersifat-sifat kudrah, lazimlah lemah. Jelas. Kalau tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, lazimlah Allah lemah. Maka tiada diperoleh suatu dalam alam. Apa kenyataan dia? Apa keterangan dia? Ni hak susunan sifat 20 ni. Wahdaniyah, kudrah. Wahdaniyah, kudrah. Kalau tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, tidak. Kalau tidak berpegang Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, pastilah tidak berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Kalau berpegang Allah bersifat-sifat kudrah, pasti berpegang Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Maknanya di permulaan tu tidak berpegang Allah bersifat-sifat wahdaniyah, berarti berpegang Allah lemah. Bila berpegang Allah lemah, berarti berpegang
tidak ada sifat qudrah di zat Allah Subhanahu wa taala. Oh ni biar faham molek ni. Wahdaniyah qudrah. Ni kawan, dia punya kaitan dia. Macam bicara kaitan wujud kidam bakok gitulah. Bicara bab sifat wujud kan. Wujud Allah, wujud yang hakiki. Wujud yang wajib, yang tidak ada permulaan bagi wujud yang hakiki. Yang tidak ada kesudahan bagi wujud yang hakiki. Oh, tidak ada permulaan kidam. Tidak ada kesudahan bakok. Kidam bakok ni lazim daripada sifat wujud. Kalau betul berpegang Allah bersifat-sifat wujud, berpegang Allah bersifat kidam bakok. Berpegang Allah bersifat kidam bakok, berarti berpegang Allah bersifat ni sifat wujud. Ni kaitan dia. Ini susunan sifat 20 yang ulama susun penuh barakah ni. Bila berpegang Allah bersifat dengan sifat wujud yang hakiki, wujud yang wajib, wujud yang hakiki yang sebenar-benar ni macam mana wujud yang sebenar-benar ni? Wujud yang wajib pada akal ni macam mana? Wujud yang tiada permulaan bagi wujudnya. Wujud yang tiada kesudahan bagi wujudnya. Itu kidam bakar. Ya. Kaitan antara wujud kidam bakar. Sekarang ni. Kaitan antara wahdaniyah dengan qudrah. Dia faham ni? Kaitan antara wahdaniyah dengan qudrah. Bila berpegang Allah Tuhan yang Esa, berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Dan Tuhan yang satu, satu Tuhan. Ni banyak perkara ni yang satu Tuhan buat. Aku bersifat-sifat kudrah dah tu. Ni langit bumi makhluk banyak pastilah Tuhan bersifat-sifat kudrah. Pastilah Tuhan Esa. Berpegang Allah bersifat-sifat wahdaniyah. Tuhan yang Esa, makhluk banyak diperbuat oleh Tuhan yang Esa. Tuhan ni bersifat-sifat kudrah. Ni makhluk alam ni luar ni. Ini menjadi dalil Allah Ta'ala bersifat-sifat kuasa. Bila berpegang Allah bersifat-sifat kuasa, nescaya akan berpegang Allah Tuhan yang Esa. Ada kaitan. Apabila berpegang ada yang menduai pada ketuhanan, ada zat Tuhan yang kedua selain daripada zat Allah, ada satu perkara yang berlaku yang perbuatan tu bukan perbuatan Allah, perbuatan yang lain daripada Allah. Dua-dua ni sama je. Berarti Allah Ta'ala lemah. Dua Tuhan macam mana Allah Ta'ala lemah? Tuhan Allah Ta'ala buat langit dan urus hal langit. Tuhan yang kedua Syarikul Bari, buat bumi, uruskan hal bumi. Itu dua Tuhan macam tu. Jadi Allah Ta'ala bumi bukan pekerjaan dia. Kata Tuhan gitu lemah seumpama tu. Puasa apa? Langit je Allah buat, Allah uruskan. Bumi, dah bumi ada Tuhan yang kedua yang buat, yang uruskan. Lemah kalau gitu. Tuhan yang kedua Syarikul Bari, sekutu bagi Allah. Bumi je dia buat, bumi diuruskan. Hak langit bukan hak dia, lemah juga. Kedua-dua bukan Tuhan. Bila kedua-dua bukan Tuhan, tak ada langit bumi. Dia pergi situ. Kalau dua Tuhan, sebab apa? Dua-dua lemah. Orang Islam tak ada gitu. Orang Islam berpegang Tuhan satu. Berpegang Tuhan satu. Esa pada zat. Dah pada perbuatan satu ke tak? Satu pada zat. Allah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang lain. Satu, Esa pada zat. Tak ada Tuhan yang kedua. Itu orang Islam pegang. Tapi itu pada tu zat Tuhan. Pada perbuatan
pada perbuatan. Satu ke tak? Esa ke tak? Tiba-tiba berpegang Allah Ta'ala Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang kedua, tapi perbuatan yang berlaku bukan perbuatan Allah belaka. Ada perbuatan makhluk. Kuasa gitu, pegang Allah kuasa. Kalau seumpama tu, bayangkan kenapa jadi lemah kalau ada dua Tuhan. Ni nama Tuhan ni, Allah satu Tuhan, yang kedua tu satu Tuhan, dua-dua lemah. Sebab Allah perbuatan dia bahagian dia je, bahagian orang lain bukan perbuatan dia. Tuhan yang kedua perbuatan dia bahagian dia, bahagian yang lain bukan perbuatan dia. Dua-dua lemah, walaupun dua-dua tu nama Tuhan. Kenapa gitu? Separuh kerja je. Bayangkan molek-molek berpegang Allah Tuhan yang satu, tapi perbuatan yang berlaku bukan perbuatan Allah belaka. Berpegang Allah kuasa seumpama tu. Dok, alam makhluk ni siapa buat? Allah yang buat. Tu tak ada pegang. Allah Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang kedua. Ni semua ni makhluk ni. Siapa buat? Allah yang buat. Allah yang buat makhluk dengan sengaja sengeleng, dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha kuasa Allah. Allah buat segala makhluk. Allah buat malaikat, Allah buat jin, syaitan, manusia. Allah yang maha kuasa buat makhluk. Lepas dia tu makhluk buat sendiri pilihan dan perbuatan makhluk. Bukan Allah buat lagi dah. Kuasa gitu, buat kerja separuh gitu. Dah Tuhan yang esa, yang maha kuasa. Ni Tuhan yang esa wahdaniyah, yang maha kuasa kudrah. Macam mana perbuatan dia belaka? Malaikat Allah buat. Apa yang berlaku pada malaikat Allah buat. Jin Allah buat. Apa yang berlaku pada jin Allah buat. Itu bahawa Tuhan yang esa, yang maha kuasa. Ni kaitan antara dua ni. Ambil molek sini ni. Sini kedak-kedak letak molek tak lepas. Tak lepas sini, nama dia berat. Tak lepas sini. Nama dia musyrikun, nama dia. Orang musyrik. Orang yang musyrik ke Allah pada perbuatan. Ini nama berat. Orang musyrik dan orang yang menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang musyrik ni berpegang Allah lemah. Dah, Allah kuasa. Sebab langit bumi Allah buat, malaikat, jin, syaitan, manusia Allah buat. Tapi lepas tu makhluk yang buat. Dah, itu bukan berpegang Allah kuasa. Separuh jalan kerjaan, itu berpegang Allah lemah. Musyrikun satu, berpegang Allah lemah satu. Musyrik hak sembah berhala tu, itu musyrik pada zat. Dia berpegang Tuhan yang lain. Orang Islam tidak seumpama tu, berpegang Allah Tuhan yang satu, tapi berpegang keesaan pada perbuatan. Sebaliknya, kalau tidak berpegang keesaan pada perbuatan, musyrikun. Orang musyrikun ni nak semayang. Orang musyrikun ni nak rokok sujud. Jadi orang dalam kitab Bidayatul Hidayah ni ambil faham molek. Kita pegang kejap, dalil pun kemah. Cuma dalil ni lah. Kalau tidak esa, ada yang kedua pada ketuhanan, tidak diperoleh akan alam kerana lazim lemah. Lazim lemah tu macam mana? Ini nak urang. Macam dia lemah-lemah ni tak ada sifat kudrah. Sekarang belum masuk lagi bicara dalil sifat kudrah. Kalau dalil sifat kudrah, apa kau dalil sifat kudrah? Kok depan tu. Dalil sifat kudrah. Dalil sifat kudrah.
Mana dalil sifat kudrah? Oh, dalil sifat kudrah ni bukan dalil sifat kudrah. Dalil sifat kudrah iradah ilmu hayah. Dalil dia jikalau dalil wa amma burhanu wujub ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati. Dalil wajib bersifat Allah Ta'ala dengan kudrah, iradah, ilmu dan hayah. Fali annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadith. Kerana jikalau ternapi suatu daripada kudrah, iradah, ilmu, hayah, tak ada satu daripada 4 sifat ni, nescaya tidak akan didapati suatu daripada yang baharu, yakni alam lah. Yang baharu ni tak ada makhluk. Sebab apa? Tu mudahlah. Tak ada kudrah, tak ada iradah, ilmu, hayah, tak ada makhluk. Kalau tak ada kudrah, nak ada makhluk macam mana? Lemah. Tu jelas nampak. Tidak bersifat-sifat kudrah berarti bersifat dengan sifat lemah, tak ada lah makhluk. Tapi persoalan sekarang ni, kalau tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, akhirnya lemah juga. Kenapa lemah? Ini nak pada penjelasan. Ini yang terkaitan antara wahdaniyah dengan kudrah. Bermula kenyataan, keterangan yang demikian itu, yang demikian melazimkan lemah. Pendek di situlah. Bahawasanya telah terdahulu wajib umum ta'aluk kudrah ta'ala, umum-umum dengan sekalian mungkin. Maka jikalau difardukan suatu yang mawujud baginya daripada kudrah atas menjadikan satu mungkin, barang mungkin ada ia seperti kudrah Allah, seperti kudrah Allah Ta'ala, nescaya lazimlah ta'aluk dua kudrah itu, bahawa jadi diperoleh suatu daripada keduanya. Panjang tu. Kita ambil sini dulu. Bahawasanya telah terdahulu wajib umum ta'aluk kudrah Allah Ta'ala. Umum-umum ni dengan sekalian mungkin. Hak terdahulu. Bicara terdahulunya, bicara kudrah di muka surat 8 dahulu. Di muka surat 8 bicara kudrah dahulu. Wahiyal kudratu wal iradatu al muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Dan ia sifat ma'ani kudrah iradah yang bertakluk keduanya, kudrah iradah dengan sekalian mungkin. Mana sekalian mungkin ni duduk di bawah takluk kudrah iradah. Apa mungkin? Mungkin ni lah haru ada haru tiada ni, alam ni lah mungkin, hawadih ni lah mungkin, makhluk ni lah mungkin. Maknanya sekalian mungkinat, sekalian alam ni duduk di bawah takluk kudrah iradah. Takluk kudrah tu qadar, takluk kudrah tu qada. Jadi telah terdahulu wajib. Ini wajib pada akal. Kemudian kita pun berpegang di akidah kita. Umum ta'aluk kepada Allah Ta'ala. Umum, meratai semua. Umum ni atas dengan sekalian mungkin. Apa yang berlaku ni semuanya ta'aluk kudrah Allah, qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Ini lepas dah dahulu bicara. Semua perbuatan Allah, semua yang berlaku perbuatan Allah, ta'aluk kudrah. Ini pergi pada wahdaniyah ni pula ni. Sekarang bicara wahdaniyah. Kemudian surat 8
Kena fokus pada satu perkara. Buku surat 9. Atas sekali. Surat 9. Atas sekali. Dan masuk pada mungkin. Mungkin ni. Ta'aluk kudrah iradah. Ta'aluk kudrah qadar. Ta'aluk iradah qada. Jadi masuk pada mungkin yang duduk di bawah ta'aluk kudrah iradah. Apa mungkin? Perbuatan kita tu fa'il. Oleh perbuatan kita yang ikhtiari. Ni perbuatan kita ni mungkin. Mana? Seperti gerak kita dan diam kita. Gerak diam kita berusaha ni qada qadar. Gerak diam kita ni kita usaha. Ni perbuatan kita. Perbuatan kita. Tapi perbuatan kita tu qada qadar. Ni faham oleh ayat ni. Panggil perbuatan kita. Panggil perbuatan kita. Perbuatan kita ni apa? Dia panggil mumkinun. Perkara harus ada, harus tiada. Ni perbuatan kita mumkinun ni. Perbuatan kita ni ta'aluk kudrah iradah. Perbuatan kita ni qada qadar. Itu je. Diri usaha kita tu qada qadar. Tapi dia panggil dok perbuatan kita ni kita. Perbuatan kita pada zahir. Tapi perbuatan kita ni qada qadar, perbuatan Allah. Nanti pergi pada keesaan Allah pada perbuatan. Sebab sekarang ni kalau orang yang ikut di alam maya tu timbullah berkaitan dengan perbuatan jahat, bukan qada qadar. Satu comel dah, semuanya qada qadar. Tapi kita yang memilih, kita yang melakukan. Comel dah, hak jahat qada qadar. Tapi kita yang memilih, kita yang melakukan, itu usaha kita. Cuma tak berkah. Ada ni. Hak timbulnya perkara jahat bukan qada qadar, itu awal-awal dah. Hak tu lari jelas-jelas daripada tajuk rukun iman yang ke-6, baik dan jahat daripada qada qadar. Hak tu lari awal-awal dah situnya. Hak tu orang apa? Sesak atas darat. Pada sesak atas darat ni. Sesak atas darat. Sesak dalam air macam mana tak tahulah. Kita panggil tak? Sesak atas darat maksud apa? Sesak terang-terang gitu. Atas darat. Atas darat. Kalau dalam air tu, dah pagi sikit dah dalam air. Atas darat ni terang-terang, sesak. Atas darat boleh sesak. Kalau berpegang perkara jahat bukan qada qadar, memang sesak atas darat. Sebab rukun ke-6 jelas. Baik iman dan taat, jahat, kufur dan maksiat, qada qadar. Naik setangga, comel dah. Baik jahat, qada qadar. Tapi hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan perbuatan hamba tak berkah. Cuma nak tanya sekarang ni, pilihan dan perbuatan hamba tak berkah. Pilihan dan perbuatan tu hak hamba mutlak ke hak hamba pada zahir saja? Hak tu kena pegang semula situ. Kena pegang semula situ. Kalau dak, tak ada bicara kita ni. Tak ada bicara wahdaniyah kudrah, tidak ada. Tak ada bicara qada qadar, tak ada permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Memang wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tak boleh berkah. Tak boleh berkah. Apa tak boleh berkah? Jadi tu siapa buat? Jadi apa yang kita pilih dan buat tu, jadi tu siapa buat? Allah yang buat. Cuma nak tanya sekarang ni, jadi hati memilih, siapa buat? Jadi gerak yang berusaha, siapa buat? Hamba lah buat.
Hamba mutlak, hamba lah. Hak tu. Masih lagi musyrikun berpegang Allah Ta'ala lemah. Tak lemah apa? Memilih hamba mutlak. Buat hamba mutlak. Hak Tuhan jadi ujung je. Kuasa gitu. Comel berpegang. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang. Tak boleh bekah. Cuba nak tanya ni, pilihan dan perbuatan tu macam mana? Pilihan dan perbuatan hak hamba yang muafaqah dengan qada qadar. Satu ayat comel. Comel lah pada permulaan. Comel pada permulaan. Ni kita ambil ni dulu ni. Hak wajib umum takluk qada Allah dengan segala mungkin. Kita pergi pada musak 8, ni musak 9. Hak atas sekali. Kita panjang sikit situ. Pilihan dan perbuatan hamba, tapi tak lari daripada qada qadar. Muafaqah dengan qada qadar Allah. Bersekalilah dengan qada qadar Allah. Hamba memilih, hamba melakukan, berselari, tak lari daripada qada qadar. Bersekalilah, samalah dengan qada qadar. Apa yang hamba pilih dan buat. Bersekali tu macam mana? Bersekali dengan bahawa hamba memilih sendiri, tapi Allah menentukan pada azal. Allah buat sendiri. Hamba memilih sendiri, tapi tak lari daripada qada azali. Hamba buat sendiri, tapi tak lari daripada perbuatan Allah. Jadi bersekali macam mana? Jadi pilihan hamba sendiri, tapi serupa dengan ketentuan azali. Itu makna bersekali. Hamba usaha sendiri, tapi bersekali dengan perbuatan Allah. Makna pilihan hamba ni mutlak sendiri. Perbuatan hamba ni mutlak sendiri, tapi cuma sama dengan ketentuan Allah. Dah ni. Jadi supaya ginilah. Saya buat keputusan sendiri, tapi keputusan saya ni serupalah dengan keputusan orang ramai. Pada ni. Sekarang kita buat mesyuarat. Orang ramai buat keputusan. Kita kena buat begini. Okay. Kita pun kemudian buat keputusan yang sama. Kita memilih sebagaimana pilihan ramai. Tapi pilihan kita, tapi sama dengan pilihan ramai. Ada ni. Pilihan kita, tapi sama dengan pilihan ramai, sama. Tu, sama situ. Kita memilih sendiri, tapi sama dengan pilihan Allah, kehendak Allah pada azal. Gitu. Faham molek ni? Tak lepas sini pun orang nak. Kita memilih, tapi sama dengan pilihan Allah pada azal. Ikhtiar Allah pada azal. Ikhtiar Allah yang hakiki pada azal ni. Ikhtiar pilihan kita yang hakiki, tapi sama dengan ikhtiar pilihan Allah pada azal. Jadi mengadakan pilihan kita ni siapa? Kita sendiri. Pun orang lah.